Jangan lupa saudara kita di Turki. Perjanjian apa yang mereka sebut perjanjian Lausanne, disebut dalam bahasa Arab Lausanne. Perjanjian Lausanne telah tamat malam tadi. Apakah perjanjian Lausanne ini? Perjanjian ini adalah perjanjian apabila kita kalah, Kerajaan Osmaniyah telah kalah kepada tentera Azab Moden yang dipimpin oleh British, Perancis, Amerika, Rusia dan seluruh Eropah. Maka negara Islam telah kalah. Islam telah kalah, maksudnya negara Osmaniyah telah kalah. Mereka telah membahagikan negara Osmaniyah yang luas ini kepada negara yang menang. Palestin diserahkan kepada British. Negara Syria diserahkan kepada Perancis. Morocco dan juga Libya diserahkan kepada sebahagian daripada negara mereka. Termasuklah Turki yang besar ini ataupun Osmaniyah yang besar ini dipecahkan dan diberi Osmaniyah hanyalah Turki yang ada sekarang. Turki yang ada sekarang ini sangat kecil, tuan-tuan. Berganding dengan satu masa dulu, Osmaniyah meliputi 3 buah benua. Asia, Eropah dan Afrika. Dan apabila kita kalah dalam Perang Dunia Pertama, dia kecilkan negara Islam ini yang hanya tinggal Turki moden hari ini. Dan perjanjian demi perjanjian dilakukan oleh orang menang atas orang kalah. Dan perjanjian ini perjanjian yang tidak keadilan, tidak ada keadilan sama sekali. Dan negara yang diberi kepada Turki hanyalah yang ada sekarang. Sedangkan Osmaniyah adalah negara yang sampai di Balkan, sampai di Afrika, sampai di Eropah. Itulah negara Osmaniyah yang dipecahkan oleh tentera Azam Moden. Dan dalam perjanjian terakhir, perjanjian Lausanne yang berlaku pada tahun 1923, perjanjian yang valid untuk 1 tahun ini telah berakhir. Apakah dunia akan sanggup untuk menyerahkan kembali bumi ini kepada Turki? Tidak mungkin. Bumi yang besar ini apakah akan kembali pada Turki? Sebab perjanjian telah tamat malam tadi. Pukul 12 di Turki malam tadi telah tamat perjanjian ini dan sekarang boleh dirunding kembali apakah yang terkandung dalam Trinity Lausanne itu. Tuan-tuan, di antara perkara yang berlaku dalam perjanjian ini ialah sempadan Turki Syria, Turki atau Osmaniyah sampai ke Iran, tuan-tuan. Sempadan Turki Yunani, Yunani juga sebahagian daripada Osmaniyah. Dan pulau-pulau di antara di Mediterranean juga diserahkan kepada tentera Azab. Dan sekarang, tuan-tuan, perjanjian telah berakhir. Turki berhak mengambil kembali wilayah asalnya. Tetapi apakah dunia bersedia untuk menyerahkannya? Dan tidakkah kita dapat bayangkan peperangan akan menjelma? Walhamdulillah. Inilah yang dijangkakan akan berlaku banyak tempat dan akibatnya kelaparan dan kematian. Kita lihat, kalau tuan lihat gambar peta Turki apabila perjanjian Lausanne memberikan seluruh pantai, pulau-pulau di tepi pantai Turki diserah kepada Yunani. Tujuan untuk menimbulkan provokasi. Dan sekarang pulau-pulau ini dimasuki oleh tentera Greece ataupun Yunani. Bukan tentera Yunani tetapi tentera dunia seluruhnya bersama dengan Greece untuk menentang Turki. Dan Turki adalah anggota NATO. Oleh sebab itu konflik yang berlaku di sini sangat-sangat menakutkan. Sebab perjanjian telah tamat malam tadi. Dan apakah ini tandanya satu kebangkitan Turki? Daripada negara sekular yang diasaskan oleh Ataturk akan kembali kepada negara Islam yang sebenarnya atau tidak. Dan kita berdoakan supaya kebaikan akan berlaku di situ. Sekurang-kurangnya Turki ingin kawasan yang sebesar ini. Ini kawasan yang telah diambil oleh tentera Azab, termasuklah Iraq itu sebahagian daripada Osmaniyah. Dan Syria juga sebahagian daripada Osmaniyah. Itu sebab Erdogan bermati-mati mempertahankan Syria. Sebab Syria adalah sebahagian daripada Osmaniyah. Dan Balkan yang telah jatuh ke tangan komunis ialah sebahagian daripada negara Osmaniyah. Negara Afrika ialah sebahagian negara Osmaniyah yang telah kehilangan. Dan mereka boleh berbincang di peringkat antarabangsa tentang perjanjian Lausanne yang telah tamat dan tentulah dunia tidak bersama Turki. Tuan-tuan, kita dapat bayangkan
tahun 2023, tahun penuh cabaran. Tengok tuan-tuan, pantai, pulau yang dipunyai oleh Turki di tepi pantai Turki diberikan pada Greece. Seperti Pulau Perhentian, Pulau Pangkor diserah pada China. Apakah kita dapat bayangkan? Dan itulah yang dapat kita bayangkan. Perjanjian Lausanne ini memberikan pulau-pulau Perancis, pulau-pulau Turki kepada Yunani. Dan Cyprus antara pertikaian yang tak pernah tamat dalam perjuangan Turki dengan tentera Azad. Itulah yang sedang berlaku. Apakah yang berlaku pada Turki pada tahun 2003? Sangat-sangat menakutkan. Apakah New Ottoman Empire akan kembali? Apakah Khalifah akan kembali? Dan inilah persoalan-persoalan yang tidak dapat kita jawab. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, konflik yang berlaku di Laut Hitam. Ingat, Ukraine berada di atas, Rusia di atas. Dan jalan masuk ke arah Laut Hitam hanyalah daripada Selat Bosporus. Oleh kerana perjanjian Lausanne, Turki walaupun dia punya terusan, tetapi dia tidak berkuasa penuh. Sekarang, Turki selepas 2023, mereka merancang untuk membina satu terusan lain. Terusan di kawasan Istanbul. Dibina satu terusan baru yang menyebabkan Istanbul menjadi pulau. Tetapi terusan ini akan dipunyai oleh Turki 100%. Dia akan menentukan siapakah boleh masuk ke Laut Hitam. Sebab apa yang berlaku di sini terikat dengan perjanjian Lausanne yang kita tidak tahu apakah itemnya. Tuan-tuan, Allah berikan satu rezeki yang besar kepada Turki dengan penemuan petroleum yang sangat besar di Laut Hitam. Dan yang setakat ini ditemui mengikut Turki sendiri, dia ada reserve sebanyak 320 bilion cubic meters. Satu simpanan yang sangat besar untuk ekonomi akan datang. Dan apakah Turki akan aman sekiranya minyak ini tidak dikongsi dengan negara azab? Sebagaimana yang berlaku di Saudi dan negara lain. Dan apakah penemuan ini akan overshadow Saudi sebagai pengeluar minyak terbesar dunia? Apakah Turki bakal mengambil alih? Semuanya persoalan ini menyebabkan kawasan ini tidak tenteram, tidak aman sebagaimana yang kita sangkakan. Dan inilah antara cabaran tahun 2023. Dan sekarang Turki telah hantar kapalnya untuk mencari gali minyak di kawasan yang dimaksudkan tadi. Kapal Patih telah dihantar kapal untuk cari gali sekaligus kapal perang. Inilah yang sedang berlaku tuan-tuan. Dan kita baca sekali lagi ayat yang kita baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa bashshirus sabirin alladzina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang dapat kita gambarkan suasana yang sedang kita hadapi sekarang. Musibah demi musibah yang sedang kita gambarkan tadi. Dan kita berdoa supaya Allah selamatkan kita daripada semua bencana yang kita gambarkan tadi. Tetapi worst come to worst. Maka apakah kita sudah bersedia dengan apakah yang kita gambarkan tadi? Bahkan suasana yang sebenarnya jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita paparkan di sini. Marilah kita sama berdoa di ambang tahun baru ini supaya Allah lindungi kita daripada segala bencana. Mudah-mudahan kita umat Islam akan bersatu kembali dan umat Islam tidak pernah ada sempadan, dan umat Islam ialah satu jasad sama. Sakit di sana, kita sakit di sini. Dan kita sama-sama satu jasad, satu akidah dan satu keluarga yang sama. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.